iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, baik. Faslun bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Okey, ini nak masuk pula syarat wuduk dan mandi. Ada 12 syarat. Pertamanya, makna ini syarat sah dia. Okay. Pertamanya Islam. Kalau kafir, walaupun sebiji dia ambil wuduk macam kita ambil wuduk, tapi dia kafir, tak sah, tak dinamakan wuduk. Sekalipun dia niat. Kan? Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Cakap Arab lah tu. Kan? Tetap tak sah sebab dia bukan Islam. Keduanya mumayyiz. Okey, faham elok-elok. Mumayyiz tak sama dengan akil balih. Akil balih lain. Akil berakal balik sampai umur. Mumayyiz bukan begitu. Mumayyiz ni artinya budak itu sudah boleh urus diri sendiri. Tu. Macam-macam lah istilah yang digunakan pakai oleh ulama'-ulama'. Ada yang kata boleh membezakan antara kurma dengan arang, kan sama-sama hitam. Jadi dia tahu mana satu makanan, mana satu bukan makanan. Atau juga kata Tok Guru, seorang budak yang boleh basuh berak sendiri. Maknanya dia dah pandai urus diri dia sendiri, boleh basuh berak sendiri. Dia boleh urus sendiri pakai. Ada juga ulama kata boleh pakai baju sendiri, boleh pakai seluar sendiri. Itu sudah dikira mumayyiz. Kan? Ataupun juga budak yang dah reti ada rasa malu dengan diri dia. Maknanya dia keluar bilik itu pakai towel elok-elok, mumayyiz. Tapi kalau keluar tu keteng, tu belum mumayyiz. Tapi kalau bapaknya, tu dah mumayyiz sebenarnya. Kan? Itulah makna mumayyiz. Okey, itu makna mumayyiz. Ketiganya, mengetahui akan kaifiat keduanya. Tahu cara macam mana nak ambil uduk dan cara macam mana nak mandi wajib. Itu syarat dia. Kalau dia tak tahu, dia hantam atau ikut-ikut orang je, tak sah. Main buat aja tak sah. Sebab tu nak sah kena belajar. Tu penting belajar. Tak belajar tak sah. Keempatnya dengan air yang mutlak. Nanti kita akan masuk bab air. Ini dicerita dulu air mutlak. Apa air mutlak nanti kita belajar. Kelimanya mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Nampak? Beza. Keempat, guna air itu mutlak. Kelima, tahu air itu mutlak. Okey. Nak tahu tu kena belajar. Keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Air tak boleh menghalang kepada anggota keduanya. Duanya mana? Ni anggota keduanya. Keduanya mana tu? Yang pertama wuduk, yang kedua mandi wajib. Anggota wuduk ada berapa? Anggota wuduk ada berapa? 4. Iaitu muka, 1. Yang kedua, tangan, 3. Kepala, keempat, kaki. Anggota mandi wajib 2 je. Mana 2? Semua sekali. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Yang 2 tu rukun. Ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. 7 syarat dia mesti yang dinamakan basuh. Apa makna basuh? Makna basuh air mesti mengalir. Kalau dia mandi wajib dalam bathtub, tahu bathtub kat hotel tu, sah ke tak? Tak sah, sebab bathtub air tak mengalir, air takung tak boleh. Tapi kalau dia mandi wajib kat dalam kolam renang, sah. Sebab lebih 2 kolam. Kalau dia mandi wajib kat dalam sungai, sah. Kalau nak, tak apalah dah. Kalau. Okey dah. Tu dia. Mana dia tadi? Ketujuhnya hendaklah mengalir air. Jadi kena pastikan air tu mengalir. Sebab tu elok pakai paip getah tu. Jadi air tu berak jalan aja. Kedelapannya ketiadaan sesuatu yang menafi ia akan wuduk dan mandi. Benda yang tak jadi manik atau penghalang kepada ambil wuduk dan juga mandi wajib, iaitu haid dan nifas. Jadi pastikan dah bersih haid
dan nifas baru boleh mandi dan juga ambil uduk. Kalau dia dalam keadaan haid kemudian dia ambil uduk ataupun dia mandi, setengah pendapat ulama kata haram, berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab benda tak boleh buat dia pergi buat. Jadi membazir air tu. Buat apa pergi mandi? Mandi wajib padahal masih lagi haid. Kesembilannya, okey. Tadi sambung balik cerita tadi. Okey, ini keluar, ni kita buat contoh ni haid lah, haid 15 hari kan. Ni keluar darah. Tapi keluar darah tu 2 jam. Ni haid, ni bukan nifas, ni haid. Contoh ni haid. Ni 2 jam. 5 hari baru berapa jam? 2, 4, 6, 8, 10 jam baru. Sini darah tak keluar. Okey, masa darah keluar semayang tak? Tak semayang. Sini kena semayang. Kena semayang tu soalan, kena mandi wajib ke tidak? Nak semayang kat sini tak perlu mandi wajib. Sebab apa? Sebab tak tahu lagi darah ni haid ke tidak. Sebab baru 10 jam. 10 jam bukan lagi haid. Bila bukan haid nak mandi wajib apa? Semayang je lah macam biasa. Faham? Orang lelaki, orang perempuan. Okey, kalaulah 5 kali 3 berapa? 15. 5 kali 4 20. 5 kali 6. Okey, 6 kali 5 30. 6 jam. Jumlahnya berapa? 30 jam. 30 jam jadi syarat tak kepada haid? Berhenti dah sini tak ada darah. Kena mandi wajib tak sini? Kena. Sebab confirm dah ini haid. Okey, begitu cara ukurnya. Ni. Mengetahui akan mana haid tadi hilang. Mana? Ni haid dan nifas. Kesembilannya, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya. Duanya mana? Wuduk dan mandi. Seperti niat tabarrud semata-mata. Tabarrud tu dobit bersejuk-sejuk. Okey. Barid artinya sejuk. Tabarrud artinya bersejuk-sejuk. Jadi jangan berpaling niat kona kot lain. Dia mandi wajib. Mula betul dah niat mandi wajib, betul tengah-tengah mandi dia niat aku mandi ni sebab panas badan. Maka batal. Sebab berpaling niat. Jadi kena kekalkan niat daripada mula sampai habis, sampai siap. Wuduk pun begitu, mandi pun begitu. Kesepuluhnya bahawa bahawa melebih akan basuh daripada kadar yang wajibnya kerana hendak merata akan basuhnya. Jadi ini mazhab jadi Imam Syafi'i suruh basuh mesti lebih daripada had. Macam semalam saya tunjuk had muka takat mana, basuh dia kena lebih daripada had muka. Tangan pun lebih. Kepala pun lebih, sampai belakang sikit pun tak apa. Kaki pun lebih. Semua lebih. Okay, itu jadi syarat dalam bab wuduk dan mandi. Ke-11-nya, bahawa tahqiq ia akan suatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mandi. Dia masuk tahqiq, dia kena pastikan kenapa dia kena ambil wuduk dan mandi tu. Jadi orang tanya ulama, boleh tak saya tiap-tiap bangun pagi je saya mandi wajib? Setiap hari? Hukumnya tak boleh. Kenapa kamu nak mandi wajib? Saya takut kalau malam tadi terkeluar, takut tak sah, dia kena sah. Lepas tu tadi cerita-cerita, dalam mimpi tu nampak tak air keluar, air mani keluar? Tak nampak tak perlu mandi. Nampak perlu mandi. Kalau mimpi tak ingat pakai tak ada. Sebab tu hukum fiqh ni mesti clear, kita nampak, kita pasti, gitu. Bukan main rasa-rasa tak boleh. Ya. Ada bukti
Macam tadilah yang bab mani tadi tu, dia bangun tidur tengok ada orang cakap apa, ada kesan air atau ada kesan bau, ada kesan warna. Tengok dulu. Kalau tilam tu tak kongsi dengan orang lain memang dia punya. Kalau ada kawan lain, sunat dia mandi wajib. Sebab bersangkaan mungkin kawan dia, bukan dia. Ke-12-nya, bahawa membasuh ia akan anggota yang bertambah yang menyerupai ia dengan yang asalnya. Kalau ada tangan terlebih, tangan ketiga ke, menyerupai tangan juga kena basuh. Walaupun tangan tu tempat lain kat belakang, tangan ketiga tu. Tapi menyerupai tak bentuk tangan, menyerupai, wajib basuh kat tangan tu, tangan ketiga tu. Sebab dia menyerupai ia dengan yang asalnya. Okey. Dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah 3 syarat pula. Okey. Yang tadi syarat semua ni sampai berapa? Ke-12. Syarat 12 ni syarat umum untuk orang biasa. Tapi kalau orang tertentu, orang yang berpenyakit, dia ada 3 lagi syarat ditambah. Penyakit tu ada 3. Yang pertama namanya salisul baul. Salisul baul ialah kencing tak lawas. Nah, dah tutup paip tapi air menitik lagi. Faham? Yang kedua istihadah bagi orang perempuan. Yang ketiga namanya daimur rih ataupun salisul rih, dia juga. Setengah kitab disebut daimur rih. Apa maksud dia? Kentut pula tak lawas. Pupak pupik pupuk pupuk. Kentut aja dia. Kadang-kadang tu bila nak semayang asyik nak kentut, masa tak semayang tak kentut pula. Jadi orang macam ni, 3 jenis ni dikira orang ni kena penyakit, maka pergilah ikhtiar berubat. Tu penyakit tu sebenarnya. Jadi bagi orang yang ada penyakit macam ni, cara ambil uduk dia ada sedikit tambahan dia kena buat. Apa dia? Pertamanya, mendahulukan istinja dan tahfuz atas wuduk. Mendahulu akan istinja dan tahafuz atas wuduk. Apa maksud dia tu? Okey, kita tengok. Mendahulukan akan istinja, istinja tak masuk lagi apa? Istinja maknanya membersihkan najis. Dia kena buang najisnya dulu. Kalau kencing, kencinglah, basuh bersih-bersih air kencing dia. Kan? Kalau bahagian kentut basuh bahagian punggung dia. Kalau istihadah tadi basuh bahagian depan dia, istinja. Kemudian lepas dah istinja, tahafuz. Tahafuz ni artinya ambil satu kain, kata Tok Guru. Kalau ni saya bagi contoh yang salisul baul, kencing tak lawas tu. Ambil kain, balut dekat bahagian kemaluan tu. Kepala dia tu tutup. Supaya kalau kencing tu keluar, dia tak merebak kena tempat lain. Balut dengan kain kat situ. Tapi jangan ikat getah, biru lagi. Kan? Kalau yang perempuan ni bahagian istihadah pula, begitu juga. Ambil kain, kata Tuan Guru Ahmad Razaini, sumbat bukan letak. Beza. Sumbat bukan letak. Kalau letak, ni tunjuk contohnya, ini benda tu, lepas tu kita ambil kain, ini letak. Bukan macam tu kata Tok Guru Ahmad Razaini, tapi ambil kain, sumbat. Dia kata, dia guna istilah sumbat. Tapi jangan dalam sangat, sekira-kira macam tadi lah, seruas anak jari. Jari kelingking. Sikit je. Supaya darah tu tak keluar ke tempat lain, kena ke tempat lain. Begitu juga dengan daimur rih, kentut tak lawas tu. Kentut tak berhenti. Ambil kain, tutup bahagian punggung tu. Tapi yang ni tak payah sumbat. Sumbat takut geli-geli. Jadi letak saja di bahagian lubang tu, tutup dengan kain. Macam tu. Kan? Gitulah. Itu namanya tahafuz nama dia. Terus, keduanya wajib muwalat. Kena baca betul-betul, jangan wajib muwalat. Wajib muwalat. Apa maksud muwalat? Berturut-turut. Antara apa? Antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk, dan antara wuduk dan semayang. Jadi orang yang ada 3 penyakit ni, macam mana dia nak kena buat? Okey, dia kena basuh dulu, bersihkan najis, kemudian tahafuz, sumbat-sumbatlah, yang balut-balutlah. Lepas tu, lepas daripada tu terus kena pergi ambil uduk, lepas ambil uduk terus semayang. Dia tak boleh putus semua tu. Maksud putus ni macam mana? Apa maksud putus mualat? Pergi buat benda lain.
Gitu. Okey, katalah lepas dia dah tahfuz, dia dah basuh, dia dah tahfuz, tapi dia tak ambil uduk lagi, pergi makan Maggi dulu. Lepas tu baru dia ambil uduk. Lepas ambil uduk pula menyembang dengan kawan. Lepas tu baru nak sembahyang. Tak sah. Uduk dia tidak sah. Sebab putus, tidak mualat. Bagi orang jenis macam ni tak boleh putus. Terus sampai sembahyang. Habis dia sembahyang batal uduk dia. Bagi solat yang fardu, yang sunat tak batal lagi. Fardu habis terus, batal. Okey? Kalau nak ambil pula kena buat sekali lagi daripada awal macam tadi. Begitu. Okey? Baik, selesai. Ketiganya, diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Buat semua ni start daripada istinja, tahfuz apa semua tu kena buat setelah confirm waktu sembahyang dah masuk. Kalau dia buat awal-awal sebelum masuk waktu sembahyang tak sah wuduk. Contoh Zuhur 1:30, pukul 1 dia dah basuh siap-siap, dia dah tahfuz, dia ambil wuduk siap-siap, lepas tu tunggu sikit dah masuk 1:30 baru dia sembahyang, tak sah. Sebab masa dia buat tadi tu belum masuk lagi waktu sembahyang. Jadi kena masuk dulu waktu sembahyang. Dah confirm masuk waktu sembahyang, barulah istinja, tahfuz, ambil wuduk dan terus sembahyang. Okey? Itu dia. Syahdan, maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak. Okey, mengangkat hadas dan buang najis mesti dengan air mutlak. Kalau selain daripada air mutlak tak boleh, tak terpakai. Tak terangkat hadas dan tak dikira suci menghilangkan najis. Ingat dua, angkat hadas dan hilang najis. Angkat hadas benda lain, menghilang najis benda lain. Hadas bukan najis. Okey. Najis lain, hadas lain. Kena tahu beza. Iaitu tiap-tiap air yang okey. Apa itu air mutlak? Iaitu dia kata. Iaitu tiap-tiap air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Okey. Air mutlak ni, perkataan mutlak asal daripada perkataan tolak. Tolak ni apa maksud tolak? Tolak macam cakap Melayu, tolak. Air yang ditolak benda-benda lain, yang tinggal dia saja. Dia saja tu air mutlak. Air yang tulen, betul-betul air, tak termasuk benda lain. Tu panggil air mutlak. Iaitu dia kata sunyi daripada qaid yang lazim. Ada satu istilah namanya air qaid lazim. Air qaid lazim ni air yang terkait atas sesuatu benda yang suci. Contoh sabun. Sabun ni suci ke najis? Suci. Sabun campur air dia akan jadi apa? Air sabun. Air sabun tu panggil air qaid lazim. Air sabun tak sah ambil uduk dan tak sah menyucikan najis. Okey, baik. Jadi kita basuh berak pakai sabun. Boleh pakai sabun, tapi kita kena bilas dengan air mutlak. Kalau lepas air sabun tu terus-terus kita bangun terus belah macam tu je, dikira masih lagi ada najis di punggung walaupun taik tu dah tak ada. Dan bila ambil uduk pergi sembahyang tak sah sembahyang. Jadi macam mana nak buat? Lepas dah basuh dengan sabun, bilas dengan air. Macam mana nak pastikan betul-betul dah selesai air yang mengalir tu? Tengok, kalau masih yang mengalir kat lantai tu berbuih, bermakna masih lagi air qaid lazim, air sabun. Tapi kalau buih tu dah hilang, air saja yang lalu, itulah namanya air mutlak, yang dah hilang qaid lazim dia. Faham? Gitu. Air qaid lazim ni maknanya air yang terkait dengan sesuatu benda lain. Contoh air kopi, tu qaid lazim lah. Air campur kopi, ataupun air sirap, air mawar, contoh-contoh yang ulama Tok Syekh buat contoh. Adapun air tanah bukan qaid lazim. Sebab air tanah, airnya boleh berpisah dengan tanah. Air keruh, air lumpur tu kan, campur nampak memang keruh, tapi kita buh dalam cawan, kita biar sehari. Biarkan sehari. Kita akan nampak tanah akan mendak bawah, air akan naik atas, berpisah. Bila berpisah, itu bukan air qaid lazim. Air itu mutlak. Air qaid lazim ni air yang tak boleh berpisah dengan sesuatu benda lain. Macam air sabun. Kalau kita dah campur air sabun, boleh pisah ke air dengan sabun? Tak boleh pisah dah. Tak boleh pisah, itulah dipanggil qaid lazim. Boleh? Laju lagi. Mana dia? Disebut akan dia pada ketika disebut ni. Dia nak cerita air qaid lazim tu. Disebut akan dia pada ketika disebut akan air seperti tebu. Dia buat contoh, air tebu. Dan kola.
Air apa tu? Cola lah. Air Coca-Cola ke apa? Takkan zaman tu dah ada Coca-Cola. Ni 200 tahun kita ni. Ha? Gula. Titik yang tak jangan baca cola. Ni air Coca-Cola ni, Syekh kata dia. Ni 200 tahun kita ni. Mana zaman tu ada Coca-Cola ni? Zaman Tuan Husin. Kan? Air gula, titik dia hilang. Ga tu. Air gula dan sobun. Bahasa Arab, sobun, air sabun. Dan umpamanya, dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit. Ini maksud air mutlak tu. Apa saja air yang turun daripada langit, air mutlak. Air sabun, air salji, begitulah. Seperti air sabun pula saya sebut. Air hujan, nak sebutnya air hujan. Seperti air hujan dan air embun atau air yang keluar daripada bumi, atau juga air yang keluar daripada bumi seperti air laut, air sungai, air telaga. Semua tu adalah kategori air mutlak. Okay. Sikit teka-teki. Air apa yang mutlak tapi bukan turun daripada langit, bukan keluar daripada bumi? Fikir sambil mengaji. Maka sekaliannya, itu saya tak jawab lagi. Fikir dulu. Maka sekaliannya itu suci dirinya dan menyuci bagi lainnya. Sebab tu ada istilah begini. Air yang suci lagi menyucikan. Itulah namanya air mutlak. Ada kadang-kadang air tu suci tapi tidak menyucikan. Air mutlak, air yang suci, sifat diri dia suci dan dia boleh menyucikan. Menyucikan hadas dan menyucikan najis. Itu maksud dia. Macam tadilah air yang turun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi. Tapi ada satu air, dia tak turun daripada langit dan dia tak keluar daripada bumi. Tapi dia masuk juga air mutlak. Air apa? Fikir. Air liu mutlak. Mau ambil uduk pakai air liu. Tak tengok? Gitu. Boleh? Mana boleh? Ni air mutlak. Mana boleh ambil uduk, boleh nyucikan najis. Okey, fikir dulu. Bagi lainnya atas suci dirinya dan menyuci bagi lainnya. Atas barang apa sifat ada ia. Maksud atas barang ni dobit dia. Atas barang apa sifat ada ia. Maksudnya macam mana pun sifat dia, dia tetap dikira mutlak. Contoh, air sungai warnanya keruh macam teh ais. Kan keruh ni ustaz. Dia tetap mutlak walaupun keruh. Sebab apa? Sebab dia air yang datang daripada bumi. Kan sebut dah tadi. Mana-mana air yang datang daripada langit dan datang daripada bumi tetap mutlak. Walaupun macam mana rupa dia, walaupun macam mana rasa dia. Air laut sifat dia masin, tetap mutlak walaupun masin. Tapi kalau kita ambil air garam, buat ambil uduk, air garam tak boleh. Sebab air garam bukan datang daripada bumi. Air garam tu kita yang buat air tu campur garam. Tapi air laut memang datang daripada bumi, asli, original. Dia faham? Itu. Tanbih, dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu dengan salah satu daripada tiga sebab. Dan asal-asal air ni, air laut ke air hujan ke apa, semuanya mutlak. Tapi kadang-kadang air mutlak tu boleh hilang nama mutlak dia dengan tiga sebab. Pertamanya, sebab menyampuri akan dia oleh benda yang suci. Air tu tercampur dengan benda yang suci, bukan najis, suci. Yang tiada dijadi ia daripada air, dan benda tu bukan air. Dan terkaya itu maknanya tidak memerlukan air itu daripadanya, akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibeza akan dia. Maknanya tak boleh dipisahkan. Macam air kopi tadi tu. Air campur kopi. Kopi ni bukan air, kopi ni benda. Benda kopi itulah dicampur jadi air kopi. Dan berpisah dah tak boleh pisah. Air campur gula. Boleh pisah tak? Tak boleh pisah dah. Itulah namanya yang pertama ni. Maka hilanglah namanya mutlak. Air kopi bukan mutlak, apa semua tu bukan mutlak. Sebab dia dah bercampur dengan benda yang suci. Inilah kategori namanya air qaid lazim nama dia. Bercampur yang tiada boleh dibezakan dia. Daripada air seperti sabun dan air mawar dan garam, bukit, dan mengubah ia akan air pada sifatnya. Akan ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya nama air mutlak. Tapi syarat merubah sifat. Air sabun berubah sifat, air tu jadi wangi, ada buih, berubah warna, nampak keruh. Tapi kalau sabun tu jatuh sikit pada air tu sehingga tidak mengubah sifat,
tak dinamakan air sabun. Tidak dinamakan air qaid lazim. Sebab jatuh sikit sangat. Contoh kolah kita jatuh sabun. Tapi merubah tak sifat air kolah? Tak berubah. Boleh ambil wuduk. Tapi kalau sampai berbuih kolah tu, maknanya itu bukan air mutlak dah. Itu air sabun. Walaupun lebih 2 kolah. Dalam bab ni dia bukan syarat cukup 2 kolah, lebih 2 kolah tu bukan syarat. Okey, dia syarat dia berubah tak berubah sifat. Tanbih, dan hilang nama air mutlak pada ini dah. Pertamanya dah. Okey, boleh lah. Air pada sifatnya akan ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya nama air mutlak dan dinama akan dia air sabun dan air mawar dan air garam jua. Keduanya sebab dipakai akan dia pada basuh fardu, pada wuduk dan mandi. Air yang kita guna untuk membasuh benda yang fardu dalam wuduk ataupun mandi. Kalau sunat tak masuk. Okey. Dalam wuduk ada benda sunat tak? Apa dia? Sebagai satu contoh. Basuh tangan. Basuh tangan mula-mula tu. Dia basuh pergelangan tangan. Tu sunat. Jadi basuh tangan tu, air tu jatuh. Adakah dikira mustakmal? Tidak mustakmal. Sebab basuh tangan bukan fardu. Tu sunat. Air yang mustakmal ni, air yang basuh benda yang fardu jatuh. Itu namanya air mustakmal. Basuh telinga, air tu jatuh. Mustakmal tak? Tak. Basuh muka, mustakmal tak? Tak, kalau belum niat. Kena faham betul-betul. Dia basuh muka saja, dia tak niat lagi. Tak mustakmal lah. Tapi bila dia niat saja aku ambil uduk, basuh muka, baru. Yang jatuh tu jadi mustakmal. Jadi kutip balik, pergi basuh pula, tak boleh. Sebab air mustakmal pula sifat dia air yang suci tetapi tidak menyucikan. Maksud suci, air tu bersih. Boleh buat minum, boleh tak minum air mustakmal? Boleh kalau tergamak. Kan? Air tu suci. Basuh kereta, basuh siram pokok boleh. Tapi nak buat ambil uduk dah tak boleh sebab dia dah digunakan atas jalan fardu. Ya, faham? Tu yang Syekh Nuruddin tegur. Kan hari tu PKP keluar arahan tak boleh guna air kolah. Jadi depa buang air kolah. Tu kata Syekh, guna akal lah. Gi buang, buat apa air? Membazir. Lepas tu air tu buatlah basuh pokok. Sebab air tu suci. Yang tak bolehnya tidak menyucikan. Kan? Gitu. Sebab dia air kolah apa sih? Elok buat pergi buang Gilah buat benda lain. Walaupun tak boleh nak buat untuk ambil uduk. Sebab kerajaan tak bagi. Kan? Gitu. Okay, boleh? Itu yang ke kat mana dah ni? Keduanya tadi kan? Sebab dipakai akan dia pada basuh fardu, pada wuduk dan mandi. Dan tiada sampai perhimpunannya 2 kolah. Dan kalau air tu tak cukup 2 kolah. Tapi kalau air lebih daripada 2 kolah, air tu jatuh balik pun tetap tak mustakmal. Contoh air kolah kita ni lebih daripada 2 kolah. Jatuh banyak kali dalam tu pun tak memustakmalkan dia. Yang mustakmal ni kalau air tu bilangannya tak cukup 2 kolah. 2 kolah tak kat mana? Sekira-kira sehasta lebih sikit. Lebih kurang 4/5. Sehasta suku lebih kurang macam tu lah. 1/4. Sehasta 1/4 lebih kurang sini lah. Lebih kurang macam ni. Ni dia punya panjang, lebar dan tinggi. Begitu petak dia. Itulah 2 kolah. Bukan 2 benda tu. Satu tu pun dah dikira 2 kolah. Jadi 2 kolah ni sebenarnya taklah besar mana. Kecil je. Tapi walaupun tak besar mana, tengok tu. Baldi rumah kita cukup tak 2 kolah? Tak cukup, tak boleh. Nanti dia jadi mustakmal. Okey? Boleh, faham? Situ, ringkas. Okey. Tapi kalau air tu tak cukup 2 kolah, kita pakai ambil uduk. Jatuh. Macam ni lah dalam cawan ni. Basuh muka jatuh sini. Air ni, kita kira air apa? Mustakmal. Ada semua peserta daurah ni. Peserta daurah ni katalah ada 50 orang contoh. 50 orang buat macam tu. Semua buat dalam cawan masing-masing. Lepas tu cawan ni pula kita gabungkan balik dalam satu baldi besar. Tuang. Akhirnya air tu jadi lebih 2 kolah. Mustakmal atau tidak? Berubah daripada mustakmal jadi mutlak balik. Sebab apa? Sebab lebih 2 kolah. Itu kena bijak lah. Kalau air tak cukup, kan? Ambil dulu, ambil, kumpul balik. Kumpul balik, jadi mutlak balik, guna balik. Tapi jangan ludah dalam tu lah.
Siapa nak guna lepas tu? Buat basuh sajalah. So boleh. Gitu. Itulah hukum. Baik. Selesai. Maka air yang dua bahagi ini suci dirinya, tiada menyuci bagi yang lain. Dua air ni. Dia kata suci tapi tak boleh menyucikan. Air mustakmal itu sifatnya suci tapi tak boleh menyucikan. Tak boleh buat ambil uduk, tak boleh basuh najis. Tapi nak buat basuh pokok ke apa boleh. Begitu juga air kopi boleh buat minum. Tapi nak buat mandi wajib tak boleh. Nak buat ambil uduk tak boleh. Nak buat basuh najis pun tak boleh. Dia kencing, buka-buka, pilih, air tak keluar. Kebetulan pergi makan kenduri. Dia pun ambil jak sirap kat luar tu. Dia buat basuh kencing dia dengan air sirap. Tak boleh sebab air sirap bukan air mutlak. Okey? Kena faham. Jadi memang dia basuh, najis tu hilang. Tapi hukminya dari segi hukumnya masih lagi belum suci. Ketiganya, sebab jatuh di dalam najis sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Nampak najis jatuh. Kalau tak nampak tak boleh dihukum. Kita nampak pum jatuh tarik kat dalam bekas air. Tapi kalau tak nampak maka tak jatuh hukum. Mana boleh pakai air itu selagi mana kita tak jelas. Padahal air itu sedikit. Dan air itu sedikit. Makna sedikit murad di situ artinya kurang 2 kolah. Artinya kurang daripada 2 kolah. Dia tulis di situ. Jadi najislah ia dengan semata-mata jadi najis. Terkena najis yang tersebut itu. Okey, baik. Air yang bila bercampur najis dan air tu kurang 2 kolah. Tak payah cek dah bau, warna dan rasa. Confirm. Airnya dinamakan air mutan najis. Bukan suci. Tak boleh. Tak boleh buat ambil uduk. Kotor, najis. Sama ada tak berubah warna sekalipun. Baldi tak cukup 2 kolah. Jatuhlah apa? Taik cicak. Taik cicak ni tak menyebabkan berubah warna pun. Rasa pun tak berubah. Tapi sebab air tu tak cukup 2 kolah, tetap dikira air tu air mutan najis. Semut ni mati. Bangkai semut. Najis atau tidak? Bangkai semut najis. Bangkai lalat najis. Faham? Ni kita ikat serban, ada semut mati kat serban. Bangkai, buat semayang tak sah. Sebab tu nak ikat serban ke pakaian cek. Kan? Cek hati-hati. Takut nanti bawa dalam semayang. Najis. Itu kena jaga-jaga. Masuk dalam makanan. Kita minum air, nampak ada semut. Kita minum juga, tak boleh. Habis macam mana nak buat? Buang semut. Tapi air boleh minum. Sebab apa? Sebab najis semut, dia tak menyebabkan air keseluruhan jadi najis. Jadi kita keluarkan dulu baru minum. Tapi kalau kita minum dalam keadaan masih lagi ada semut, baru hukumnya haram. Tak boleh. Faham? Begitu juga dengan lalat tadi. Oh, ada lalat 2 ekor, sedap ni gitu. Minum juga. Dia ingat macam bubble tu. Tak boleh. Buat kunyah lah tu. Gitulah. Air itu air. Maka air yang 2 bahagi ini tiada boleh dipakai akan dia sekali kerana ia najis. Mana? Ketiganya, sebab jatuh di dalam najis kurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Padahal air itu sedikit, artinya kurang daripada 2 kolah. Jadi najislah ia dengan semata-mata. Dengan semata-mata. Mana confirm najis? Terkena najis yang tersebut itu. Atau air itu banyak. Okey, murad air itu banyak artinya lebih daripada 2 kolah. Itu sampai 2 kolah atau lebih. Dan mengubah najis itu akan dia pada sifatnya. Jika sedikit ubahnya sekalipun, jadi najislah ia. Air itu lebih daripada 2 kolah. Macam kolah tu. Jatuh najis. Kalau berubah sifat, bau, warna dan rasa, confirm air itu mutan najis. Tapi kalau najis masuk dalam air yang lebih 2 kolah, tapi tak mengubah sifat, bau tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah, maka air itu air mutlak. Boleh? Syarat dia kena tengok, lebih ke tak lebih 2 kolah. Selesai. Syahdan. Bukan kan? Maka air yang 2 bahagi ini tiada boleh dipakai akan dia sekali-kali kerana ia najis. Namanya air mutan najis.
Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduk atau anggota mandinya yang menegah ia akan terkena air padanya, maka hendaklah ia tayamum dengan memindah akan debu tanah yang suci, menyucikan kepada sapu mukanya dan dua tangannya dengan niat tayamum, ganti daripada wuduk dan mandi, atau ganti daripada membasuh anggota yang dapat terkena air padanya, disertakan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya dan dikekal akan dia hingga menyapu satu juzuk daripada mukanya, iaitu dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Inilah bab tayamum. Okey. Kalaulah ada air tapi dia tak boleh kena air, doktor bagi pesan, kamu jangan kena air, kamu kena air mati tu contoh penyakit itulah contoh, ataupun kulit menggelupah, kalau disiram dengan air habis kulit dia ni hancur rosak, maka bila tak boleh kena air kena tayamum. Ataupun macam tadi berbalut dengan simen, tak boleh kena air, maka ganti tempatnya ialah ganti tayamum. Tapi kalau ambil wuduk bagi anggota wuduk saja. Kalau dia simen kat perut, macam mana simen perut tak tahu lah, mungkin kena lenyek dengan lori ke, simen perut aja. Tapi tangan okey, muka okey, kepala okey, kaki okey, perut masuk tak anggota wuduk. Lepas tu kena tayamum tak? Tak perlulah. Sebab tak kena. Tapi kalau mandi wajib, kenalah tayamum sebab perut juga dikira anggota dalam mandi wajib. Sebab anggota mandi wajib seluruh. Dia faham situ. Okey? Tapi kalau kena bahagian tangan ke apa, tu baru kena tayamum. Dan bila nak tayamum, ingat, dalam bab wuduk, rukun yang keenam apa? Ingat balik, kita dah belajar dah. Dalam bab wuduk, rukunnya yang keenam. Dia ada 6 rukun. Tertib. Ingat, wuduk ada tertib. Maka nak tayamumnya pun mesti ada tertib. Contoh, tangan kiri ni yang berbalut dengan simen. Macam mana nak buat? Basuh muka dulu dengan air. Sebab air, muka tak payah tayamum. Sebab muka boleh kena air. Basuh muka. Tangan kanan, simen tak? Tak simen, basuh dengan air macam biasa. Sampai kat tangan kiri, simen. Masa ni, baru kena tayamum. Lap dulu, jangan bagi basah. Tepuk debu. Tayamum, mana anggota tayamum? Nak kena sapu tangan ni saja sebab ganti tempat tangan. Ke begitu? Salah. Anggota tayamum, muka dan tangan. Tepuk debu. Cara tepuk pula, tepuk kena bahagi 4. Bagi 4. Dulu tok guru kami, dia buat praktikal, ambil talam, buah bedak je tu, buat bagi 4. Tepuk yang 2 yang pertama. Tepuk, lepas tu tepuk lagi macam ni supaya kurangkan debu yang melekat di tangan. Jangan macam ni. Habislah terus macam ni je. Dan jangan sentuh. Sentuh dia jadi mustakmal. Jadi yang ni sapu muka. Dan sapu muka dalam bab tayamum bukan macam basuh muka dalam bab wuduk. Kalau wuduk kita boleh tonyoh-tonyoh. Kalau tayamum sekali lalu saja. Gitu. Lepas tu bersihkan tangan ni. Tu tepuk dekat debu yang bukan tadi. Kalau tepuk tempat tadi dia jadi mustakmal. Jadi kena tepuk tempat lain pula. Sebab tu kena bagi 4 tadi. 2 ni dah pakai, 2 ni belum. Tepuk sini pula. Itu. Ketuk lagi. Lepas tu nak basuh mana pula? Tangan. Tangan macam ni. Kena bersilat sikit. Mulakan dengan tangan kanan. Jadi yang nak sapunya tangan kiri. Tangan kiri mula daripada bawah. Sebab sini ada debu dah. Jangan usik. Usik mustakmal. Jadi lalu bawah. Lalu bawah. Mula dengan tangan ni pun bahagi 2. Atas lain, bawah lain. Mula dengan yang atas dulu. Sini. Ini pusing. Yang ni dah angkat. Ni dah angkat. Yang ni ambil yang bawah pula. Bawah ni tarik. Sampai habis. Sekali lalu je. Bukan gosok-gosok. Gosok-gosok mustakmal. Sekali lalu saja. Gitu. Begitu juga. Sebab tu sampai sini terus masuk bawah ni. Gitu. Dia tak suruh rata. Dia suruh sapu je. Dia tak kena. Itulah namanya tayamum. Okey? Faham? Muka dengan tangan. Dan niat tayamum muka dengan tangan tadilah ganti tempat tangan yang tak boleh kena air. Lepas tu masuk kepala dia kena simen tak?
Kepala tak simen sebab pakai helmet. Jadi basuh kepala kembali macam air balik. Kaki basuh macam air balik. Situ je tempat. Faham? Kalau dua tempat, kaki kiri pun simen. Tangan tadi selesai dah. Basuh kepala pakai air, basuh kaki kanan pakai air. Kaki kiri tayamum sekali lagi. Maknanya kat situ akan jadi berapa kali tayamum? 2 kali tayamum. Tayamum kaki macam mana? Sapu kaki. Tetap tayamum, ingat sampai bila? Tayamum tetap muka dengan tangan. Jadi tepuk tangan. Ganti tempat kaki. Selesai. Begitu juga dengan mandi wajib. Jangan diguling atas debu pula. Tetap ganti tempat mandi wajib. Muka dengan tangan. Faham? Itulah namanya tayamum. Dan ingat, niat tayamum ni hanya mengganti tempat sahaja. Dan sekiranya tengah-tengah tayamum, tadi tayamum ni kalau kerana penyakit. Kalau boleh juga tayamum kerana air tak ada. Tapi panjang ceritanya tu, ada berapa jarak kena cari, tu nantilah. Itu detail lagi. Itu mengaji, nanti kena mengaji lagi. Tak cukup daurah ni je, nanti ada daurah lain lagi, kita mengaji lagi dalam. Jadi kalau tak ada air, maka kena tayamum. Tapi tengah-tengah tayamum, air dengar masuk air dalam tangki kita. Berhenti tayamum, mesti ambil dengan air. Sebab dah dapat air. Okey. Terus. Adalah kitab yang panjang-panjang. Lepas tu dia kata nak belajar lebih detail lagi bab tayamum ni, disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang, maknanya kitab yang lebih dalam lagi. Faslun. Sampai mana dah? Sikit lagi. Bermula barang yang haram. Ni sikit kita nak berhenti dah, jangan risau ya. Jangan buat muka pelik-pelik itu. Faslun, bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil. Okey, sekarang ni situasi orang tu berhadas kecil. Wuduknya batal. Apakah benda yang dia boleh buat dan benda dia tak boleh buat? Apa yang haram dia tak boleh buat? Ni kena faham. Ada 4 perkara dia tak boleh buat bagi orang yang berhadas kecil, wuduknya batal. Pertamanya, sembahyang fardu atau sunat. Itu confirm lah. Tak boleh sembahyang kalau tak ada wuduk. Sembahyang fardu tak boleh, sembahyang sunat tak boleh. Tu ada orang kata sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah wajib ambil wuduk. Mana pula kata tak payah ambil wuduk pun boleh sembahyang jenazah. Nama pun sembahyang. Kenalah. Kan? Dan barang yang pada makna sembahyang ataupun dia bukan sembahyang tapi dia macam sembahyang. Itu maksud dia. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa? Nama lain dia apa? Sujud tilawah. Sujud sajadah. Dengar ada orang baca ayat sajadah. Ayat sajadah ada berapa dalam Quran? Hafiz. Ada berapa ayat sajadah dalam Quran? Ramadan habis dah kan? Berapa? Ada 14 tempat. Okey. Dia walaupun bukan dia baca, orang lain baca atau radio baca, dengar ayat sunat sujud sajadah. Sunat sujud tilawah. Tapi nak sujud tu kena ambil wuduk dulu. Sebab sujud sajadah itu juga dikira sebahagian daripada sembahyang. Dan sujud syukur, sujud sebab sonok baru dapat nikah, sujud syukur. Kena ada wuduk. Jangan dah pergi cium dahi bini kan, lepas-lepas nikah biasa orang buat macam tu. Lepas nikah, yes, dia kata. Dia pun ambil bini ni cium kat dahi. Lepas tu pergi sujud syukur. Mana boleh? Dah cium bini batal tak wuduk? Tu. Main buat aja. Ilmu tak ada. Kan? Biar belajar dulu, darah tak nak pergi. Contohlah, tu kata penting. Sujud syukur dan membaca khutbah Jumaat. Tengah-tengah baca khutbah terkentut. Tak boleh teruskan, turun. Orang lain ganti. Tak boleh. Jangan buat relax. Dah terkentut atas tu. Sebab dia nervous sangat. First time nak khutbah ni menggigil takut. Bila kita tengah nervous ni selalulah datang sakit perut. Tepuik kentut. Tapi pelan, orang jemaah bawah tak dengar. Kan? Sebab tu imam pun tidur. Tu imam bawah tu. Jadi tak dengar. Lepas tu dia buat relax baca. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Khutbah deras padahal dah kentut dah ni. Tak sah. Khutbah tak sah, sembahyang Jumaat tidak. Siapa nak tanggung? Ramai sembahyang tu belakang tu dekat 60 orang, 80 orang. Siapa nak tanggung? Itulah imam mesti ada ilmu. Jangan main naik aja. Berapa banyak kali kes baca khutbah tak sah sebab tak cukup rukun-rukun khutbah.
Ada yang tak duduk antara khutbah 1 dengan khutbah 2, dia tak duduk. Tak sah. Lepas tu nak tanggung macam tu, then dah sembahyang dah. Akhirnya keluar notis, siapa-siapa yang sembahyang di masjid sekian-sekian, hendaklah qada semula dengan solat zuhur. Sebab sembahyang Jumaat minggu lepas tidak sah. Aduh, sebab tu kena mengaji. Jangan main buat aja. Gitu dia. Membasuh anggota mana Mana tadi? Khutbah tadi. Pertama sembahyang fardu atau sunat barang khutbah. Keduanya, tawaf fardu atau sunat. Sama ada tawaf wajib atau tawaf sunat mesti ada wuduk. Kawan kepada tawaf apa dia? Selepas tawaf buat apa? Lepas tawaf buat apa? Takkan tak tahu. Mana ni? Lepas tawaf buat apa? Sa'i. Kenapa dia tak sebut sa'i? Sa'i tak perlu wuduk. Nampak? Tu. Sebab tak ada dalam syarat. Syarat dia tawaf saja. Jadi masa sa'i tu dia terkentut-kentut boleh sambil jalan tu. Sah tak sa'i? Sah. Tapi masa tawaf tak boleh. Gitu. Ketiganya, menyentuh Quran. Menyentuh Quran. Ni kena agak detail sikit lah. Menyentuh Quran ni, okey, pertama sekali kena faham dulu apa itu Quran. Kena tahu apa maksud Quran. Syarat dia Quran, dia mesti kandungan ayat Quran ni lengkap, ada 30 juzuk, ada 114 surah, ada 6236 ayat. Bilangan ayat Quran bukan 6666 yang sebenarnya 6236 ayat seperti mana disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Okey, jadi itu jumlah keseluruhan tu lengkap baru dinamakan Quran dalam satu buku. Tapi kalau dia berpisah-pisah, contoh ini buku pertama dia tulis Al-Baqarah saja, buku kedua dia tulis Ali Imran, buku ketiga An-Nisa, buku keempat Al-Maidah ke apa tak kira lah. Jadi berpisah-pisah antara surah, tu bukan Quran. Itu dipanggil ayat Quran, tapi bukan Quran seketul. Jadi bila bukan Quran seketul boleh kita pegang. Tapi kalau Quran seketul tak boleh pegang. Kalau tidak ada wuduk. Boleh? Menyentuh. Sentuh ni sentuh. Bukan angkat, sentuh. Angkat cerita lain. Ni sentuh. Tak boleh. Kalau tak ada wuduk. Ya. Okey. Itu nak cerita tu. Kalau terjemahan Al-Quran, kena syarat dia, ulama kata begini. Tengok, mana ayat lebih banyak? Ayat Quran lebih banyak atau ayat terjemahan tadi lagi banyak? Kalau ayat terjemahan lebih banyak daripada ayat Quran, maka itu bukan Quran. Itu dipanggil terjemahan Quran. Bila terjemahan Quran, boleh pegang walau tak ada wuduk. Boleh sentuh walau tak ada wuduk. Tapi kalau ayat Quran lebih banyak daripada perkataan lain, terjemahan ke apa ke, maka itu Quran. Faham? Jadi selalunya orang dah tulis lah, dia tulis terjemahan Al-Quran, maknanya mestilah lebih. Kan? Begitu. Ni sebab kadang-kadang Quran biasa pun depan tu ada kata-kata penghargaan ke apa kan. Yang tu kan sikit aja, tapi ayat Quran lebih banyak, maka lebih banyak itu Quran. Ni, faham? Okay. Dan apa yang dinamakan Quran, semua yang berkait dengan Quran. Ketah dia terlebih, cetakan tu terlebihnya tu. Al-Quran juga. Tali dia, Quran. Lidi tu kalau digazetkan, lidi ni saya memang khaskan untuk baca Quran je Ustaz, maka lidi tu Quran. Tak boleh sentuh, lidi pun tak boleh sentuh. Lagi apa? Ni penanda buku macam ni, penanda kitab ni kan. Penanda ni kita memang lekat kat Quran dan tujuan kita kata ini memang aku guna khas untuk Quran ni sebab aku nak tanda. Maka itu juga sebahagian Quran. Tak boleh pegang dia walaupun sipi-sipi. Tu tak boleh. Sebab dia adalah Quran. Kalau tak ada wuduk. Sekalipun ketah dia terkoyak jabut, tak ada ayat Quran pun atas ketah tu. Ketah kosong putihnya. Tapi ketah tu daripada Quran lah, jatuh ke lantai. Tak boleh pegang. Boleh pegang lah untuk selamatkan. Tapi untuk saja-saja pegang tak boleh. Sebab dia tetap Quran. Sebab tu Quran kalau dibakar jadi debu. Debu tu tetap Quran. Sebab tu kalau nak bakar Quran kena tutup. Jangan debu dia berterbangan. Kalau berterbangan jatuh kat lantai, kita pijak debu. Artinya pijak Quran. Apa nak tanggung?
Tak boleh buat main-main. Lepas tu orang yang nak buat proses bakar Quran tu dia kena pastikan dia punya tu tutup betul-betul. Dan debu tu dikumpulkan, diletakkan di tengah laut. Tu cara dia untuk melupuskan Quran. Okey, boleh? Lagi, itulah maksud menyentuh yang dinamakan Quran. Sentuh tu tak boleh. Quran tu. Okey? Apa saja yang berkaitan dengan Quran. Termasuk kata ulama, rehal. Ni rehal. Kalau rehal tu kita niat, saya ustaz, saya beli rehal ni memang khusus untuk Quran saja. Rehal tu Quran. Sentuh rehal tu pun tak boleh. Kalau tak ada wuduk. Boleh faham? Apa saja yang berkait dengan Quran. Okey, selesai. Keempatnya, tu apa, tulisan-tulisan frame, kan? Tak boleh pegang ayat-ayat Quran tu. Kalau buku terjemahan tadi, terjemahan Al-Quran, bukunya kita boleh pegang. Ayat Quran dalam tu tak boleh pegang. Okey? Orang tanya pula. Dah korang tak tanya, buat tanyalah. Mana telefon? Dalam telefon kita buka ayat Quran kan? Ada simpan Quran dalam ni, application Quran. Sekarang ni tak ada wuduk. Boleh tak pegang ayat Quran tu? Okey, benda ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Tak ada dalam kitab-kitab lama. Sebab zaman dulu mana ada telefon macam ni. Jadi ulama belum putuskan zaman dulu. Jadi zaman contemporary ni, ulama-ulama contemporary dia mengulas, dia menjawab. Maka berlaku khilaf dua pandangan ulama. Pandangan pertama, tak boleh sentuh sebab ia ayat Quran. Yang boleh sentuh handset tu, ayat tu tak boleh sentuh. Kalau tak ada wuduk. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, boleh sentuh dengan hujah. Alasan dia sebab ayat tu bukan duduk di luar, ayat tu duduk di dalam. Yang kita sentuh bukan ayat, yang kita sentuh ialah cermin. Berarti ayat tu duduk bawah cermin, macam tu maksud dia. Maka kita sentuh tu cermin, bukan sentuh ayat. Jadi hujah di situ kata ulama boleh. Jadi terpulang nak ikut pandangan yang mana. Tapi kalau tanya afdal ambil wuduk dulu, itu lebih baik. Boleh faham? Okey. Keempatnya menanggungkan dia. Dia mana? Dia Quran, tanggung. Okey, apa maksud tanggung Quran? Berat Quran tu diangkat, ditanggung, ditanggung beban dia. Contoh ni Quran kita bawa dia, tak ada wuduk tak boleh. Atau juga Quran tu atas rihal ni. Tapi kita angkat rihal, bukan angkat Quran, kita angkat rihal. Tapi berat Quran tu kita tanggung tak? Ya tanggung. Maka tak boleh juga kalau tak ada wuduk. Dengan syarat kata ulama begini, kalau nak angkat juga kita kena niat bukan angkat Quran, niat angkat rihal. Tapi kebetulan Quran ada sekali. Itu baru boleh. Tapi kalau dia niat angkat rihal dengan dia niat angkat Quran, maka hukumnya tak boleh. Sebab tak ada wuduk. Ni faham situ. Ni kadang-kadang majlis nak menikah, dia bawa hantaran. Bagus dia buat hantaran Quran, padahal Quran tak pernah baca pun. Tapi buat hantaran nak tunjuk arak lah depan mertua bawa Quran lah. Bagian hantaran bawa Quran. Quran cantik-cantik lah bawa. Lepas tu kadang-kadang dia angkat-angkat je Quran tu. Padahal kadang wuduk tak ada. Kadang orang perempuan tu pula dalam keadaan haid, dia angkat hantaran tu. Macam mana kira? Ini main hukum Quran. Tak boleh buat lebih kurang. Dulu ada seorang ustaz ngajar di Tafiz ni. Syekh lah, kira syekh lah. Dia garang, dia cengeng. Kalau pegang Quran dengan satu tangan, dia marah. Tak ada adab. Pegang Quran satu tangan. Dia pegang Quran ni dengan dua tangan. Hormat, sebab itu Quran. Quran ni bukan makhluk. Quran ni kalamullah. Maka kena jaga. Makhluk tak apa. Buku-buku kitab-kitab ni lebih kurangnya. Tapi ayat Quran kena jaga. Quran tu. Jangan buat main. Gitu. Okay. Keempatnya, menanggung akan dia. Itu makna menanggung. Dan lagi, dan barang yang haram atas orang. Itu empat tu saja bagi orang yang tak ada wuduk. Jadi kalau baca Quran tak ada wuduk boleh tak? Orang tanya soalan, Ustaz, saya tak ada wuduk, saya nak baca Quran. Boleh atau tak boleh? Nak jawab macam mana? Tengoklah poin ni. Ada tak dia kata membaca itu diharamkan bagi orang yang berhadas kecil? Ada tak ditulis membaca? Tengok. Nombor satu dia kata semayang. Atau benda yang serupa dengan semayang. Nombor dua tawaf. Yang ketiga sentuh Quran. Yang keempat menanggung Quran. Ada dia kata yang kelima baca Quran? Tak ada. Jadi bila tak ada apa hukum? Boleh. Baca tapi jangan sentuh. Kawan tu tolong bukakan Quran kat dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada wuduk. Sebab tu saya cakap tadi,
Kita tengok ustaz-ustaz ni semua soalan dia boleh jawab. Memang semua soalan dia jawab sebab dia faham kuncinya, poinnya. Tu. Baik, terus. Dan barang yang haram atas orang yang junub. Junub ni orang yang mengeluarkan air mani. Sengaja atau tak sengaja, jima atau tak jima. 6 perkara, ada 6 benda tak boleh buat kalau dia dalam keadaan berjunub. Pertamanya, semayang mutlakon. Apa maksud mutlakon? Semata-mata semayang. Apa jenis semayang pun, itu maksud dia. Tak kira semayang fardu ke, semayang sunat ke, semayang apa ke. Okey. Dan yang seumpama dengan semayang. Sujud syukur ke, sujud apa ke, semua tak boleh. Tu orang main bola tu, kan, dia buh bola dalam gol, dia pun tunjuk dia punya warak lah sebab dia orang Islam, dia pun sujud syukur. Nak sujud syukur, pertama kena ada wuduk. Okeylah, kita husnuzon, sangka baik, sebelum dia masuk padang, dia ambil wuduk dah siap-siap. Dia ambil wuduk. Syarat yang kedua pula, kena menutup aurat. Kalau suara pendek, dedah habis nampak paha, tutup aurat dah tu. Tak. Lepas tu sujud syukur ni. Kena tutup aurat. Okey, husnuzon lagi. Dia pakai seluar panjang. Jadi keeper. Keeper kan seluar panjang. Okey, sujud syukur. Yang ketiga, syarat ketiga, mesti menghadap kiblat. Dia menghadap penyokong dia. Bahagian gendang, dung, dia pun. Mana sahnya? Okey, husnuzon lagi. Sangka baik, tempat penyokong dia duduk tu memang tepat menghadap kiblat. Yang syarat keempat pula, mesti dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Bukan terus lari-lari sujud. Mesti takbir dulu, Allahu Akbar, sujud. Habis sujud, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang soalan saya, ada tak pemain bola buat begitu? Itu ambil mana? Main buat aja tanpa ilmu. Aduh. Faham? Itu. Sebab itu ibadah, bukan buat benda main-main. Sekali-sekali nak sujud kena ikut syarat. Sebab sujud tu ibadah. Baik, selesai. Itu sembahyang mutlakon. Keduanya, tawaf mutlakon. Sama juga. Maksud tawaf mutlakon tu artinya semata-mata tawaf. Tawaf wajib ke, tawaf sunat ke, tak kira lah, tawaf wadak ke, semua. Ketiganya, menyentuh Quran. Macam tadi juga, tak payah cerita dah. Keempatnya, ini bagi orang hadap besar. Junub. Keempatnya, menanggungkan dia. Dia mana? Dia Quran. Sama macam tadi. Kelimanya, nampak? Baru dia sebut. Membaca akan dia. Jikalau satu huruf sekalipun. Satu huruf pun tak boleh. Ada alif, lam, mim, alif. Dia baca alif tu. Alif tu sebahagian daripada Quran. Sedangkan dia dalam keadaan berjunub. Tak boleh, hukumnya haram. Tapi dengan syarat, jika dikosak dengan dia Quran. Kalau alif tu, masa dia sebut alif tu, adalah maknanya makna baca ayat Quran. Baru haram. Tapi kalau kawan tu nama Alif, tak apalah. Alif, haram. Hang kan junub. Taklah, kawan dia nama Alif. Sebab dia panggil kawan dia. Jadi dia niat panggil kawan dia, bukan niat baca Quran. Okey, kat sini tafsir sikit. Tuan Guru Mak Razaini kata apa? Selalu orang guna hujah ni lah. Dia dalam keadaan berhadas, nantilah sampai kat bab haid. Nanti dia, biar dulu. Nanti ingatkan saya kalau saya lupa. Sekalipun jika dikosak dengan dia Quran. Keenamnya, berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid. Ini bagi orang yang berjunub tadi. Berhenti di dalam masjid, tak boleh berhenti. Dia ni junub, keluar air mani. Jadi dia tak boleh berhenti. Lalu boleh. Berhenti tak boleh. Lalu ni macam mana? Dia sambil lalu. Ni ada 2 pintu. Dia tertinggal kunci motor. Kawan dia kat dalam. Dia ni baru junub. Kan? Jadi dia nak start motor tu, nak pergi mandi wajib. Mandi wajib kat sini tak lepas kononnya. Kan? Dia pun lalu, pinjam motor, dia jerit daripada luar. Ambil kunci sini. Dia pun lalu. Lalu tu tak berhenti. Kawan tu suruh kunci, serap, jalan keluar situ terus. Tu boleh. Tapi kalau dia berhenti, walau sekejap, walaupun dengan kadar subhanallah, berhenti je, ambil, haram. Faham? Tak boleh berhenti langsung. Lalu saja boleh. Sebab tu dia kata berhenti di dalam masjid. Tak boleh. Terus, itu bagi orang junub. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas itu 11 perkara. Ini bagi yang haid dan nifas pula. Khusus untuk perempuan. Haram, haid dan nifas. Dengar elok-elok. Pertamanya, sembahyang mutlakon. Sembahyang tak boleh.
Keduanya, tawaf mutakon. Ketiganya, menyentuh Quran. Sama-sama, semua sama. Keempatnya, menanggung akan dia. Dia mana? Dia Quran. Kelimanya, membaca akan dia Quran. Okey, baik. Kat sini saya nak tafsir sikit. Tuan Guru Mak Razani kata apa? Membaca Quran haram bagi orang perempuan yang dalam keadaan haid. Lepas tu adalah orang bagi pandangan kata kalau untuk mengulang boleh, kalau untuk apa nama? Dia nak hafal Quran apa semua tu. Semua tu pandangan tu kata Tok Guru Mak Razani dia tak pakai. Saya pun ikut dia. Tak pakai. Sebab kata tak boleh lah. Habis macam mana Ustaz? Bila dia nak hafiz Quran, bila dia nak jadi hafizah? Soalan saya, Allah suruh ikut Quran atau Allah suruh hafal Quran? Tu jawab. Mana yang wajib? Hafal Quran atau ikut Quran? Tu jawab. Ikut Quran. Allah tak wajibkan hafal Quran. Hafal Quran tu bonus. Tambahan. Itu lebih baiklah kalau mampu. Tapi kalau tak hafal, tak apa. Tak berdosa pun. Adakah semua sahabat Nabi hafal Quran? Tak. Tapi semua sahabat Nabi ikut Quran. Ini mentaliti orang zaman hari ni. Semua berebut-rebut nak anak dia jadi hafiz, hafizah. Tapi walhal Quran tak diikuti. Betul tak? Hafiz Quran tapi keluar gonjeng. Rambut ikat atas macam pokok kelapa sawit ni tengok. Dia add dia pun satu tak erti. Dia pergi add Facebook ustaz. Jadi ustaz belik-belik saya tengok muka dia. Ni bukan bekas pelajar aku. Apa gini? Berantai. Macam mana? Tu bukan. Sebab tu yang kita nak capai bukan semata-mata hafal. Yang kita nak capai ikut. Lepas tu ni ilmu ni. Lepas tu saya suruh pelajar-pelajar tahfiz hadir daurah. Hadir daurah ni lebih utama daripada kita duduk menghafal semata-mata. Supaya kita belajar hukum hakam dia. Apa boleh, apa tak boleh. Ini belajar ni lah dikira mengikut Quran. Bukan semata-mata hafal. Hafal Quran tapi tak ikut Quran. Buat apa? Faham? Okey? Jadi, jangan soal dia nak jadi hafiz-hafizah. Bagus. Satu niat yang baik. Tapi yang paling utama bila Allah kata tak boleh baca Quran ketika haid. Tak boleh lah. Taat perintah Allah itu lebih utama. Orang macam tu lambatlah dia hafizah. Biar pergi lambat. Yang penting taat perintah Allah. Tu biar faham situ. Jadi ubah mentaliti. Macam juga ambil uduk bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Ustaz, saya sebelum tidur biasanya ambil uduk. Kalau saya haid, boleh tak saya ambil uduk? Kata, apa hukum dalam keadaan haid? Boleh tak dia mandi wajib dan dia ambil uduk? Tak boleh. Tak boleh lah. Tapi saya dah biasa. Kamu nak ikut Allah ke kamu nak ikut kamu? Tu Tok Guru Mak Razani kata begitu. Ikut Allah ke ikut kamu? Tapi saya dah biasa. Ikut kamu. Degil sangat. Allah kata tak boleh lah. Jadi dengan tak ambil uduk ketika dalam haid sekalipun itu jadi amalan kebiasaan sebelum tidur, itulah dikira mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah itulah boleh pahala. Sama dengan macam semayang tadi. Sebab apa dia tak semayang? Sebab ada haid. Kalau dia semayang juga dalam keadaan haid, hukumnya apa? Berdosa. Dengan tak semayang itu, tak semayang itu dikira mentaati perintah Allah. Jadi taat perintah Allah ni ikut apa Allah suruh, bukan ikut apa kita nak. Ni banyak manusia hari ni dia ikut apa yang dia nak, bukan ikut apa yang Allah nak. Ni jadi salah. Jadi taat perintah Allah, bukan taat perintah kita. Suka hati kita aja. Tu Tok Guru Mak Razani kata macam itulah, saya ikut dia. Dia kata gitu. Jadi gitu. Membaca tak boleh. Jadi dah tak boleh nak baca Quran. Jadi semuanya orang kata, tapi kan saya bukan niat baca Quran Ustaz. Saya niat zikir. Orang bagi alasan gitu, niat zikir. Okey, niat ni dia akan bersabit dengan fi'ilnya. Niat itu bersabit dengan perbuatannya. Apa membezakan perbuatan baca Quran dengan zikir? Contoh, saya nak tanya. Tadi kita lepas habis semayang, kita baca kalimah la ilaha illallah ke subhanallah ke alhamdulillah. Kalimah-kalimah ni adakah ayat Quran atau tidak? Ayat Quran. Tapi adakah kita bacanya dengan lenggok Quran atau lenggok zikir? Lenggok Quran lain, lenggok zikir lain. Lenggok zikir dia baca mendatar tak berlagu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau ayat Quran subhanalladzi macam tu. Dia ada bacaan panjang, pendek, ada tajwid, itu Quran. Jadi kalau kamu baca dengan lenggok Quran, itu bukan niat zikir, itu niat Quran. Macam kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kalau kita baca mendatar je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu jadi doa. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya, itu jadi apa? Siap pegang gini. Itu Quran, kompom Quran. Tiba-tiba dia kata, "Tak, saya niat zikir." Apa ni? Macam tu. Tu kata Tok Guru Mak Rozaini. Jadi jangan menipu Tuhan. Tuhan tahu. Jadi kalau betul zikir, baca zikir. Kalau Quran. Jangan kata saya baca ayat Quran tapi niat zikir. Tapi bunyi Quran, bukan bunyi zikir. Macam mana? Okay. Keenamnya, masuk ke dalam masjid jika takut menitik darahnya, hukumnya haram. Dia masuk dalam masjid walaupun dia tak berhenti, tapi kalau dia sangka-sangka takut darah haid dia menitik, maka haram, tak boleh masuk terus. Tapi kalau dia yakin sebab dia dah tutup elok-elok, dia yakin darahnya takkan menitik kena kat tempat masjid ni, tempat semayang, maka kalau dia masuk hukumnya makruh, tapi tak boleh berhenti, lalu saja. Faham? Okey. Kalau yakin boleh menitik, haram. Ketujuhnya, ya. Surau tak apa. Ketujuhnya berhenti di dalam masjid. Berhenti dalam masjid tadi. Okey, baik. Ni peserta daurah. Okey, untuk makluman, ini masjid, bukan surau. Sebab Tok Guru wakaf atas niat masjid. Maka orang yang dalam keadaan haid dan nifas tak boleh duduk di dalam masjid. Habis nak duduk tak mana Ustaz? Saya nak ikut daurah. Duduk belakang tu. Di sebalik cermin tu, selain indoor tu, belakang tu. Sebab belakang tu bukan masjid. Tok Guru dah pisahkan, dia kalau boleh tengok ke atas tu, dia punya bumbung berpisah. Dia ada gap situ, berpisah sikit. Jadi had ni masjid, had belakang bukan masjid. Sebab tu Tok Guru buat macam tu, supaya orang yang dalam keadaan haid nifas ke, dia nak mengaji, dia boleh mengaji, tapi duduk belakang. Bukan duduk dalam kawasan masjid. Hukumnya haram, tak boleh. Okey. Surau tak apa. Tapi ini bukan surau, ini masjid. Memang Tok Guru niat masjid. Cuma masjid kita tak dirikan solat Jumaat. Okey. Jangan kita faham juga semua masjid semayang Jumaat. Tak. Tak semestinya masjid lah. Tapi semayang Jumaat tak semayang Jumaat itu ikut perintah pemerintah. Kalau pemerintah izin, baru boleh semayang. Sebab tu ada istilah surau diri Jumaat. Sebab arahan daripada raja, ketua agama mengizinkan surau tu untuk semayang Jumaat. Maka dinamakan surau diri Jumaat. Jadi perintah Jumaat boleh buat tak boleh buat tertaluk kepada pemerintah, bukan atas nama masjid. Bukan. Asal masjid je boleh semayang Jumaat. Tak, bukan macam tu. Jangan faham macam tu. Okey? Gitu. Keenamnya, masuk ke dalam masjid jika takut menitik darahnya. Ketujuhnya, berhenti di dalam masjid. Kelapannya, puasa mutlak. Puasa tak boleh orang haid nifas. Kesembilannya, menyerah diri bagi suaminya supaya mewati akan dia. Tahu mewati? Mewati itu maknanya jima lah. Dia bagi kat suami dia. Tak boleh. Kesepuluhnya, bukan berguru. Jangan salah baca. Bergurau-gurau. Bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Okey, soalan saya. Pusat dan lutut siapa? Suami ke isteri? Isteri. Suaminya tak apa. Isterinya tak boleh. Dalam keadaan perempuan tu, isteri tu tengah haid dan nifas, tak boleh bergurau-gurau. Maksud bergurau-gurau ni istimtak, bersedap-sedap antara pusat sampai lutut. Nak usik-usik bahagian tu tak boleh. Kalau boleh tengok pun tak boleh. Sebab bila tengok nanti naik syahwat. Jadi tak boleh. Kena orang perempuan pula bila dalam keadaan haid nifas, tutup elok-elok. Jangan pergi tayang-tayang, nanti suami jadi lain. Kan? Nanti dah terbuat benda yang haram. Habis rosak. Lepas tu katalah dia terjima, isteri dia dalam keadaan haid, lahir pula anak. Ulama kata dikhawatiri anak yang lahir dalam keadaan haram begitu akan jadi tak elok. Akan jadi tak elok. Kan? Jadi jangan. Tapi antara pusat dan lutut suami boleh tak usik? Boleh. Jadi isteri boleh usik. Pandai-pandai. Sengih-sengih tau. Ke-11nya. Baik. Niat mengangkat hadas besar. Dah cukup. Dah jangan lebih-lebih. Berhenti situ. Niat ke-11nya. Ni dah habis belum ni? Dah kan? Ke-11nya niat mengangkat hadas besar.
Faslun fil istinja. Bab istinja tu nanti. Allah, ku 9. Apalah mengaji kan. Kenalah korban sikit. Dah ada seorang sahabat saya, nak kata sahabat pun bukan sahabat lah, guru. Sebab dia lagi alim dan lebih tua. Dr. Syuhada, anak murid kepada Syekh Nuruddin. Antara nama yang tercalon untuk menjadi mufti Negeri Sembilan. Dia buat satu buku. Buku tu dia kata nilai masa di sisi ulama. Lebih kurang macam itulah tajuk buku dia, saya tak ingat. Lebih kurang macam tu. Dalam buku tu dia tulis bahawa Imam Nawawi pernah 2 tahun tak pernah baring sebab mengaji. 2 tahun tak baring sebab mengaji. Baca kita terlelap pun dalam keadaan duduk, tak baring 2 tahun. Kita bertahun-tahun berbaring-baring. Jadi nak jadi Imam Nawawi macam mana? Haji V boleh kan? Jadi nak ulama tu kena pengorbanan yang besar. Lagi besar pengorbanan kita buat, lagi besar ganjaran Allah akan bagi. Percayalah. Jadi kalau nak jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, maka cara hidupnya pun mesti luar biasa. Kalau cara hidup dia biasa-biasa macam orang lain, dia akan jadi orang biasa-biasa juga. Tapi kalau nak jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, dia kena hidup cara luar biasa juga. Sebab tu kalau kita belajar manaqib ulama-ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, yang hafal hadis, tengok cara hidup dia. Akan cara hidup dia pelik pada orang lain. Dia buat benda-benda pelik-pelik yang tak biasa. Baru jadi Allah angkat jadi orang yang luar biasa. Orang yang hebat. Boleh hafal ratusan ribu hadis. Tu. Ada seorang ulama ni namanya Said Nursi Badi'uz Zaman. Dia ulama Turki. Dah tak ada dah. Said Nursi Badi'uz Zaman ni hebat dia. Quran hafal, hadis hafal, kamus pun hafal. Mana kita nak cari orang hafal kamus? Kamus tu dia hafal. Sampai ke kamus pun dia hafal. Rupa bila ditanya pada mak dia, macam mana anak kamu boleh jadi alim macam ni, otak dia kuat betul, boleh ingat semua benda ni. Quran ingat, hadis ingat, kamus pun ingat. Mak dia kata masa dia baby dulu, setiap kali saya nak menyusukan dia, saya akan pastikan saya ambil uduk dulu baru susukan dia. Jadi amalan saya begitu, supaya susu yang masuk dalam perut dia susu yang suci setelah ambil uduk. Maka lahir budak tu jadi budak yang kuat ingatan dia. Macam saya ada sebut macam ni dekat kuliah muslimat. Betul makcik-makcik tu, dia kata anak saya dah besar Ustaz, macam ni nak susukan dah. Jadi kita masak. Bila kita masak nasi ke apa ke, sebelum masak ambil uduk dulu. Niat supaya makanan yang kita masak tadi jadi berkat. Bagi anak makan, anak jadi orang alim, orang baik, orang soleh. InsyaAllah. Jadi kita tangguh sini dulu. Boleh rehat dan kita akan masuk balik pukul 12. Anak-anak tahfiz, pelajar tahfiz, yang geng qasidah masuk awal sikit. 10 atau 15 minit awal, alunkan qasidah dulu untuk tarik orang supaya dah mula berkumpul di masjid. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.